Malam ni ada soal. Jadi malam ni siapa nak tanya apa-apa boleh lah. Kita ke jawab terus, tak payah jawab dalam handphone. Kita jawab terus dalam ni. Malam ni insya-Allah. Ada apa tanya, lepas tu saya akan jawab lepas dah mengajar, insya-Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إلى حضرة المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه الكرام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا من علومه والدارين آمين. Adapun nasihat kepada pemuka-pemuka umat Islam. Nasihat kepada pemuka-pemuka umat Islam. Apa pemuka ni? Yakni ketua-ketua umat Islam, seperti imam, pemerintah, semua itulah. Maka nasihat pada mereka macam mana? Iaitu nasihat kepada pemuka-pemuka umat Islam, menolongnya atas kebenaran dan keadilannya. Menolongnya pemuka-pemuka umat Islam atas kebenaran, maka wajib di atas pemerintah menolong dan mensokongan akan kebenaran dan keadilan pemuka-pemuka umat Islam. Taat mengikut peraturan dan perjalanan pemuka-pemuka umat Islam. Apabila Allah pemuka-pemuka umat Islam mengerjakan akan kebenaran, wajib di atas kita menolong. Dan kalau mereka ada keadilan, maka kita pun sama juga menolong. Taat mengikut peraturan dan perjalanan pemuka-pemuka umat Islam. Yang ini pemerintah lah. Jalanan dia, peraturan dia aturkan di atas kita. Maka di sini wajib balik kita kena taat dan mengikut, selama mana dia tidak menyuruhkan perkara yang menderhakakan Allah SWT. Apabila lah dia buat perkara, dia dia menyuruhkan perkara yang menyalahikan hukum syarak, menyalahikan hukum Allah SWT, maka ketika itu tidak wajibkan taat dan mengikutkan mereka. Ikut titah
ikut perintah dan hentikan larangannya, larangan pemuka-pemuka umat Islam. Titah, perintah dan larangannya itu kena ikut. Apa saja yang mereka tu perintah, mereka tu menyuruh, maka kita mesti ikut, selama mana tiada mencegahkan hukum syarak. Apa saja mereka itu larangkan, maka wajib di atas kita hentikan. Tu pemerintah. Ni pemerintah sebagai imam, tok qadi, pemerintah dalam kampung, banyaklah pemerintah wajib kita ikut dia. Bukan masalah sunat. Kita cuba kita lihat masalah sembahyang Jumaat kat sini lah. Kita tengok imam dah panggil dalam mikrofon, masuk. Ya tu titahan dia tu, perintahan dia. Yang mana yang duduk kat luar, tinggal kat luar lagi, hendak masuk dalam masjid. Masa ni dekat dah hendak baca ketubah, tapi masih duduk, tak ada masuk masjid. Dosa tu. Asalnya duduk luar masjid tak berdosa, tidak ada kesalahan. Tapi apabila melanggarkan akan tetahan pemimpin, akan tetahan pemuka-pemuka umat Islam, perintahan dia tu kita tak ikut, maka ketika itulah tinggal ataupun duduk di luar masjid, tidak masuk ke dalam masjid, itu adalah berdosa, kerana melanggarkan suruhan hak pemerintah. Tu mesti kita faham tu. Berilah mereka itu, pemuka-pemuka umat Islam, peringatan dengan lemah lembut atas kelalaian dan kelupaannya. Atas kelalaian dan kelupaannya. Berilah mereka itu umat, bukan pemerintah. Berilah mereka itu umat peringatan dengan lemah lembut atas kelalaian dan kelupaan pemuka-pemuka umat Islam. Apabila mereka ada lupa, ada kelalaian terhadap hukum syarak, maka kita berilah tahu kepada dia dengan secara lemah lembut, bukan dengan secara kasar, secara lemah lembut, kerana dia pun manusia juga. Bukan yang jadi pemerintah kita tu dia malaikat, bukan. Maka apabila sebut manusia, la yakhnu anil khata'i wan nisyan, tiada lepas, tiada terlepas, tiada sunyi daripada salah dan tersilap dan lupa. Itu manusia. Lalu tu sama-sama bagi peringatan. Sekiranya mereka itu umat berbuat zalim atau mensia-siakan hak hamba Allah, tegurlah mereka daripadanya. Tu dengan secara patut dan supannya tegur tu. Sekira-kiranya mereka itu umat berbuat zalim, berbuat karuk, dan buat menyanyai orang dan mensia-siakan hak hamba Allah, seperti tak semayang, tak belajar, apa saja tu, tegurlah mereka daripadanya, daripada zalim. Daripadanya, daripada berbuat zalim dan mensia-siakan hak hamba Allah tu, tegur-tegur dengan secara patut dan supannya, yakni baiknya dan eloknya tegur. Tu cara menegurkan orang. Cara menegurkan orang tu mesti kita tegurkan dengan baik-baik, bukan tegur dengan kasar-kasar. Lebih lagi pemerintah, tegurkan orang dengan secara baik, dengan secara patut dan supannya, dan baik dan elok dan berakhlaknya tegur. Janganlah keluar daripada peraturan dan kawasan, janganlah keluar daripada peraturan dan kawasan pemuka umat Islam. Jangan keluar pada peraturan. Apa? Kalau kat sini panggil jangan keluar pada kait. Jangan keluar pada sakatan yang sudah diaturkan.
dia yang sudah dipagarkan, jangan keluar pada tu tegur. Nanti kalau tegurkan suatu perkara, keluar pada peraturan dan kawasan dia tu mestilah berbahaya balik kepada pemerintah-pemerintah atau pemuka-pemuka umat Islam. Tu. Dan jangan pula dihasut manusia supaya keluar daripada benderanya. Dihasut ni tulis dengan ha, bukan ho. Dan jangan pula dihasut, didengki. Hasut. Hasut dengki. Manusia jangan dijadikan orang berdengki. Al-hasud la yasud. Itu berkata Imam Syafi'i. Al-hasud la yasud. Orang yang berdengki tidak boleh jadi pemerintah dan pengulu. Al-hasudu la yasudu. Al-hasud la yasud. Orang dengki tak boleh jadi pemerintah, tak jadi halituk pengulu. Lalu tu kata kat sini, jangan pula dihasud dengan hasin waw dal. Tu hasud. Bukan hasud dengan ta dah. Jangan pula dihasud, didengkikan manusia supaya keluar di bawah benderanya. Bendera pemuka umat Islam. Keluar daripada daripada rakyat dia dah. Hasud orang keluar daripada bawah perintah dia tu, benderanya, daripada pangkatnya dia lah. Supaya keluar dari bawah benderanya, di bawah pangkatnya. Tu. Supaya keluar di bawah keluar di bawah benderanya, bendera pemuka umat Islam. Keluar daripada rakyat lah. Jadi pemerintah tak boleh sekali ada sifat dengki. Orang jadi pemerintah, jadi imam, di khatib, jadi bilal, jadi obota, sa'i batuk ikutlah. Tak boleh dengki kat orang, tak boleh. Kerana berdengki ni bawa pada kita ni rusak segala-gala. Berkata Al-Khattabi, adalah daripada bernasihat kepada ikutan umat Islam. Ikutan mana orang jadi ikut. Siapa dia? Pemerintah. Seperti imam adalah daripada bernasihat kepada ikutan umat Islam ialah berdiri sembahyang pada belakang ikutan umat Islam. Tu nasihat. Berdiri sembahyang pada belakangnya, pergi perang dengan sama ikutan umat Islam, dan dibayarkan harta zakat kepadanya, kepada ikutan umat Islam. Itu daripada nasihat ikutan umat Islam. Apabila dia semayang, kita pergi ikut belakang. Apabila dia pergi perang, kita kerjakan sama. Dan bayarkan harta zakat kepada mereka. Siapa dia? Pada ikutan, pada imam pemerintah tu, supaya dibahagikan mengikut peraturan Islam. Tu. Supaya dibahagikan mengikut peraturan, mengikut aturan Islam. Tu. Mengikut aturan Islam, mengikut perkara yang diaturkan oleh Islam. Berkata Ibnu Battal, adalah hadis ini menunjukkan bahawa nasihat itu dinamakan agama Islam. Nasihat dengan agama ni hak tulah. Pasal ad-dinu lafa ma'rifah, al-Islam lafa ma'rifah juga. Kalau itu sebut ad-dinu lafa ma'rifah, an-nasihatu lafa ma'rifah. Sama-sama ada alif lam. Kalau gitu apabila datang mubtada alif lam, khabar alif lam, maka benda tulah. Itu benda tulah, bukan benda lain-lain. Asalnya mubtada khabar alif benda lain-lain. Akan tapi apabila datang itu hak tulah. Tidak dikatakan agama malaikat nasihat. Tidak dikatakan nasihat malaikat agama. Tu. Sebab dia kata kat sini adalah hadis ini
menunjukkan bahawa nasihat itu dinamakan agama Islam. Sedang agama itu jatuh atas perkataan dan perbuatan. Agama-agama ni kena atas perbuatan, kena atas perkataan. Tu agama. Sebab tu agama berlaku atas perkataan dan perbuatan. Tu dia. Nah, pada walau begitu sekalipun, an-nasihah ni agama lah. Ingat baik dah nasihat. Sebab tu perlu kita mesti terima nasihat. Ni kalau lah tahu kata imam belum khutbah Jumaat tu ada nasihat, dia tak datang dengan khutbah. Dia datang akhir-akhir. Tak datang dengan nasihat. Dia nanti dengar khutbah. Kadang-kadang dia tu mengepek pula. Mengepek. Wahai mengecek weh. Kalau sini, kat sana cakap banyak weh. Nak baca-baca dok. Tu. Nah. Tu. Tapi nasihat ni mesti ada. Kalau orang tidak pernah dengar nasihat, maka diri dia tak terbaiki. Diri dia tak akan terbaiki. Sebab nasihat ni satu agama juga. Tu. Ada pun hukum memberi nasihat itu ialah hukum memberi nasihat fardu kifayah. Bukan fardu ain, fardu kifayah. Kalau ada seorang yang beri nasihat, maka lepas semua. Kalau tak ada seorang pun yang bagi nasihat, maka berdosa semua. Tu. Sekiranya diperbuat oleh seorang sedang pekerjaannya itu telah cukup pada kefarduan nasihat. Tu. Sekiranya diperbuat oleh seorang sedang pekerjaan seorang itu telah cukup pada kefarduan nasihat, maka gugurlah tuntutan wajib daripada lain pada seorang itu. Seorang buat nasihat, padahalnya sudah cukup dalam farduan nasihat. Macam mana nasihat bagi Allah, macam mana nasihat bagi Rasul, macam mana nasihat bagi kita Allah dan bagi a'immati muslimin. Kalau ada seorang tu okey dah, lepas habis dah. Dengan sahabat ni mesti kita mujur orang yang belajar agama tu. Dan orang yang tak belajar agama mesti bersyukur ada orang yang belajar agama. Karena mereka belajar agama ada faham nasihat bagi Allah, nasihat bagi Rasul, nasihat bagi kitabullah dan nasihat bagi a'immati muslimin. Tu ada mereka tu atas nasihat ni. Sekiranya tidak ada mereka yang belajar agama, mestilah kita berdosa habis atas fardu kifayah nasihat ini. Habis. Tu sebab itulah jangan caci mencaci, jangan mencaci dan menghina akan mereka yang belajar agama. Kerana belajar agama ni setengah pada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah tak pernah belajar dunia, dia belajar agama. Kalau kita tak nak belajar, kita diam sahaja. Jangan kata-mengkata, jangan caci mencaci dan mencerca. Kerana itu adalah kamu mencercakan agama Allah Subhanahu wa taala. Tu. Adalah nasihat itu wajib seberapa kuasa dan tenaga badan. Itu nasihat. Wajib seberapa kuasa dan tenaga badan. Banyak mana kekuasaan yang ada diri kita dan badan kita, maka banyak itulah wajib di atas kita terima nasihat tadi. Itu wajib. Seberapa kuasa dan tenaga badan, seboleh-boleh tu. Seberapa kuasa, mastata'tum. Tu nasihat. Nasihat bagi Allah, macam mana kita kuasa dapat dengan Allah. Nasihat bagi Rasul, macam mana kuasa kita nasihat bagi Rasul. Qadar kita mampu, qadar kita boleh. Terus. Tu wajib seberapa kuasa dan tenaga badan. Dan janganlah pekerjaan nasihat ni mendatangkan kecelakaan dan kebinasaan kepada diri sendiri. Ataupun gini tak apa. Dan janganlah pekerjaan seorang. Dan janganlah pekerjaan seorang itu
mendatangkan kecelakaan dan kebinasaan kepada diri sendiri dengan sebab tak perlu kepada nasihat. Tak perlu ada nasihat sampai kamu. Nasihat pada Allah kena belajar, biarkan kena Allah. Nasihat bagi Rasul mengaji, biarkan kamu sana pandai mengikut Rasul, mengikut sunnah-sunnah Rasul. Nah, nasihat bagi kitab Rasul, kitab Allah, kamu belajar, boleh bacakan kitab Allah. Tu makna dia. Nasihat bagi Allah, kamu belajar hingga kenal Allah. Belajar nasihat bagi Rasul, mana belajarkan diri kamu untuk kenalkan Rasul. Siapa dia Rasul? Daripada mana, pergi di mana. Tanya Rasul kita nama apa, tak tahu. Rasul kita nama apa? Tu, tak boleh royak. Dengan Nabi kita nama gapo, tak boleh royak. Ni. Kalau suk Cina kena habis kakah dia. Kalau waktu pak panggil kena habis. Tapi tanya Nabi tak kena. Tanya darah bola kena. Tanya darah muay, darah boxing pun kena. Kena belakang. Nah, pelakon roye, pelakon waya kena habis. Tapi tanya Nabi kita nama apa tak kena. Nama malaikat dah berapa nama malaikat? Tak tahu kok. Tu dia. Ni hak teruk sekali weh. Makin hari makin jahil kita ni. Bukan makin alim. Nama malaikat 10 malaikat tak ingat. Tu. Tapi kalau menu makanan semua dia ingat. Ni menu apa ni? Nak makan apa? Ayam goreng. Ayam seafood. Boh lagi. Ayam nama lagi. Banyaklah menu-menu ingat habis. Nama malaikat 10 tak ingat. Ni. Kalau laki-laki keraklah zakat tu saya taruh lah. Taruh wak namu. Wak kecing. Tak pedoh. Tu dia. Nama malaikat tak ingat. Tu tak tanya rukun iman gitu. Tak tanya rukun iman, rukun Islam. Tak kerti dua tu kerak sampai butir lah dah. Tak tahu apa jadi tino. Jadi jatem namu tak tahu rukun iman, rukun Islam. Nama malaikat tak ingat. Tanya nama Nabi kau berat. Tu kerak kaki lah. Ni jadi begitu kita orang Islam kena ingat weh. Jangan kena bergalak siapa tak ingat nama Nabi. Nah, nama Nabi kita nama gapo tak tahu. Berat kita ni. Banyak tu orang kita tak kenal tu. Bukan sikit tak banyak. Habis. Ani bin Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu ni wa hatta yashhadu ada waw dan alif nah. Yashhadu ini tak ada ni. Kalau tidak ada alif dan waw mesti kata yashhada, bukan yashhadu. Karena hatta tu amin nasab panggil. Hatta yashhadu tak kena hatta syahada. Tapi tidak yashhadu kembali kepada annas. Kalau tu kata yashhadu, tulis suku lah. Tulis suku. Tulis hatta yashhadu. Dia tu biar begitulah. Wa fi nuskhatin hatta yashhadu bil wawi. Dengan ada waw. Yashhadu mana? Yashhadu yashhadani yashhaduna ada. Ni yashhadu yashhadani yashhaduna. Lepas tu apabila dia nasab dia buangkan nun. Dia makan nasab dengan hazaf nun. Nah, jadi yashhadu tambah alif satu lagi. Jadi yashhadu waw jamak kat situ tu. Hatta yashhadu jangan kabuh dia tu. Kita buat suku, buat tepi. Nah, buat tepi wa fi nuskhatin hatta yashhadu ada waw dan alif. Alla ilaha illallahu. Nak Allahu boleh, Allah pun boleh. Tetapi yang mudahnya Allahu. La alla ilaha illahu wa anna Muhammadan Rasulullah wa tuqimus salata wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata
fa idza fa'alu dzalika asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil islami wa hisabuhum 'ala Allah taala. Rawahul Bukhari wa Muslimun. Artinya telah diriwayatkan, ini tafsir bagi muta'allaq bagi Ani bin Umar. Takdirnya ruwiya Ani bin Umar. Yang arti hak Jawi, hak Melayu, telah diriwayatkan daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, daripada Ibnu Umar, daripada Abdullah Ibnu Umar, daripada Ibnu Umar, daripada Abdullah Ibnu Umar radhiyallahu anhuma an Abdullah wa Umar, anhuma an Abdullah wa Umar. Sonyo bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Macam mana Nabi sabda macam ni? Disuruh oleh Allah aku, yakni akan daku. Disuruh oleh Allah aku akan daku memerangi akan bahawa memerangi oleh aku akan sekalian manusia. Surah Allah oleh aku memerangi sekalian manusia, yakni menyuruh oleh Allah akan daku akan bahawa memerangi oleh aku akan manusia. Allah Ta'ala menyuruhkan Nabi tu, menyuruhkan Nabi, aku tu ialah Nabi SAW, menyuruhkan Nabi berperang ke manusia. Malaikat tidak kena berperang akan mereka, naik saksi mereka. Naik saksi mereka. Malaikat naik saksi apa? Malaikat hingga naik saksi oleh mereka itu manusia. Malaikat naik saksi mereka, malaikat hingga naik saksi oleh mereka itu manusia. Naik saksi. Apa naik saksi? Yakni menyaksi. Bahasa kita pendek lagi. Bahasa pendek lagi mana menyaksi. Menyaksi bahawa tiada Tuhan yang sebenar-benarnya Tuhan melainkan Allah Ta'ala, dan bahawa Muhammad itu pasuruh Allah, yakni mengucap dua kalimah syahadah, sehingga mereka menyaksikan bahawa tiada Tuhan melainkan Allah dan Muhammad itu pasuruh Allah. Ketika itulah tidak suruh memerangi dan perang dengan mereka. Satu, dan dirikan oleh mereka semaya 5 waktu. Ni Allah pada kata naik saksi. Tu malaikat hingga dirikan oleh mereka itu manusia ni sembahyang 5 waktu. Dirikan sembahyang 5 waktu, Zuhur, Asar, Maghrib, Isyak. Sebab tu orang tak sembahyang boleh kita perang dia tu. Boleh kita hambak, boleh kita lutut hayung, boleh belaka tu perang weh. Perang budak-budak. Bukan perang masalah padang nak bunuh orang tu dah. Perang dak pondok. Mu tak semayang. Selalulah pegang dia tu handai nak atas pocok uluh tu. Opak wong we. Selai dalam parit boleh belaka. Perang belai-belai tak semayang bagi. Kita perang dulu sebelum pada dia perang dengan malaikat. Perang dulu dengan dia. Ambil dia selang dalam parit dia tu. Malah sangat ni. Kalau tak nak semayang menjadi lembu lah, baik tak payah jadi orang yak dia. Jangan buat lama-lama dengan semayang tu. Yang paling cepat semayang apa? Semayang apa? Semayang banyak. Tu cepat tu. Nah, semayang banyak, semayang jenazah. Waktu kau cepat sungguh tu. Ada lagi sejam nak masuk, pergi dah. Sejam lagi nak masuk. Semayang jenazah pukul 10. Pukul 9 tu gila. Gila. Tu. Tapi kalau semayang hak ni enggak lah. Semayang pukul 1, pukul 2 baru mari. Pukul 3 baru semayang. Tu dia. Nah, jangan buat main-mainkan semayang. Kerana kalau semayang kita tak sempurna, semua amalan lain pun tidak diterima. Kamu jaga semayang ya. Jaga semayang, maka semayang lain maka amalan lain akan diterima. Kalau tidak jaga semayang kamu tak sempurna,
maka amalan lain-lain lagi tidak akan diterima. Ingat baik tu tepat pengukurannya. Kita kan buat derma, buat sumbangan banyak, 100,000, tapi tak semayang, maka amalan yang lain tu tak akan diterima kalau kita tak semayang. Tu buat main-main dengan semayang. Lalu tu kena mendahulukan sembahyang ni. Dirikan sembahyang 5 waktu. Dan dibayarkan fardu zakat. Apabila sampai masa, apabila sampai nisab zakat, ada nisab dia. Nah, cukup zakatan dia tu. Banyak mana kita kena keluar zakat. Kalau zakat berniaga, keluarkan tahun. Apabila sampai tahun depan, sampai nisab, modal dengan laba kita sampai nisab. Modal yang kita buat perniagaan, modal dan barang-barang perniagaan sampai nisab dia. Maka nisab dia nya 5 kop emas, 20 miskal. 20 miskal ni kita tak 5 kop emas lebih kurang. Jadi emas sekarang lah ni dia 25,000. 25,000 bat. Nah, kalau 5 kop kan dalam 125,000 atau 130,000 bat. Kalau pitih Malaysia dalam 17,000. Nah, 16,000, 17,000 gitu lah. Ataupun 15,000, 16,000 sampai nisab zakat. Nak keluarkan zakat. Maka macam mana kita nak kirakan? Iaitu kita ambil jumlah modal dia semua, kita mari bagi dengan 40. Kalau bahasa siang panggil han kap sisip. Au jumnuan งินที่มีไปหารกับ40ออกเป็นzakat. Nah,เลข40ตั้งเป็นโจทย์หรือว่าไง?เลข40 tu ตั้งเป็นเป้าหมายปุ๊บdi situ 40. Tak kena kata 100 2005 nah Pak Tubik. Oh, lambatkan dia. Tak ambil handphone tekan apa? Kau panggil pun Malaysia ke apa? Tekan nama aku tak kerti gapo panggil. Kiraan tu, kiraan tu ke apa. Mana ambil modal kita semua dibagikan dengan 40. Keluarkan zakat. Ikutlah duit kamu berapa juta sekalipun, ia akan keluar jumlah zakat. Tak payah kira sikit abuk. Itu zakat negaan. Kalau zakat pitih, kalau pitih kita duk taruh simpan dalam bank, nah lama-lama sampai setahun tu tak guna pitih kita. Nah, maka kita mesti keluarkan zakat. Wajib zakat, bukan masalah sunat. Baik. Maka itu kita pergilah belajar fiqh masalah zakat. Apabila telah didirikan oleh mereka akan perkara itu, apabila telah dirikan, yakni telah membuatkan oleh mereka akan perkara itu, apa? Akan naik saksi bahawa tiada Tuhan yang sebenar malaikat Allah Ta'ala, dan bahawa Muhammad itu Rasulullah Allah, dan dirikan sembahyang 5 waktu dan bayarkan fardu zakat. Itu perkara itu. Akan perkara itu, yakni naik saksi ila akhirih, maka terpeliharalah darah dan hartanya. Terpeliharalah darah dan hartanya, harta mereka, melainkan kerana hak Islam. Tu tak pelihara hak Islam dengan bahasa dia bunuh balah. Kena bunuh balah. Hak Islam bayar hak, dia bunuh orang, maka dihukum oleh Islam kena bunuh balah. Bunuh tak apa, tu hak Islam. Dan dekat potong tangan, potong tangan, potong kaki sebab curi, dia hak Islam. Kalau tidak ada hak, maka tak boleh nak bunuh dia, tak boleh nak potong dia, tak boleh nak buat apa-apa pun. Tu orang Islam. Ingat baik tu, kamu jangan menumpahkan darah sama Islam. Satu titik menumpahkan darah Islam, semacam kamu runtuhkan Kaabah. Tu dosa dia. Satu titik saja. Titikkan di atas muka bumi ni, satu titik sejarah orang Islam. Kamu tumpah sama kamu dengan sebab bergocoh, unboxing ngomong tu. Darah titik di atas muka bumi, satu titik, dosa dia sama dengan meruntuhkan Kaabah. Bahawa 2 titik, 2 kali runtuh. 3 titik kali runtuh. Oh, dosa besar kan. Bukan main-main. Ni dah hitam mata, tak boleh nak kata dah. Injak selipar ya Allah, selipar berapa juta kan lu.
Mo senyok selipar yo. Nah, selipar senyok ke basuh ai tak leh. Nampak yang apa? Harus ucaya dah kamera. Tengok royalnya dah ni. Pu ucaya dah kamera. Pau ke kepala he. Gitu. Amoh yang dah kamera duk tengok cerita banyak dah. Nah, orang Islam kena sifat tawaduk. Tengok Rasulullah bukan sakat ayam. Bukan mereka ayam, bukan dia memahina. Dia mau kata macam Cina nak bunuh. Rasulullah maaf lagi. Kita nak tiru cerita banyak dah. Lu percaya mai dai, kada ya mai dai. Tengok cerita Cina banyak pun ni. Tu. Tengok tu orang lelaki ni apa? Bunuh boleh tapi nak kata-kata tak boleh. Tengok cerita banyak tu. Ingat baik tu. Dia banyak tengok cerita ingat gila. Tu dia. Dan di atas Allah Ta'ala lah hisab, kiraan Allah dan perhitungan amalannya. Tu amalan mereka. Dia nak buat apa saja tamu khabamin, Allah Ta'ala lah juru hisab, juru kira ke amalan dia. Nah, balik kita ni nampak dia tu mengucap dua kalimah syahadah, dia dirikan semayang, dia keluarkan zakat, maka haramlah darah dia. Kalaulah dia mengucap tipu saja, dia kata tipu semayang, buat bahau-bahau mai, buat lolok-lolok mai ya. Allahu Akbar, supaya orang tak bunuhkan dia. Nah, keluar zakat keluar kerana takut, bukan kerana Allah. Begitu serah dah Allah tu, wa hisabuhum 'ala Allah. Dia nak tipu dalam syahadah dia nak tipu ke dalam semayang dia, dalam keluar zakat dia, itu wa hisabuhum 'ala Allah. Allah Ta'ala kira bercara, Allah Ta'ala yang menghitung keamalan dia, bukan kita. Kita ni tengok dia, lihat dia boleh mengucap syahadah, okey dah dia. Boleh mengucap syahadah, semayang pun itu gini. Ya Allah, Islam tu tak boleh menumpahkan darah. Ni jamelah ni dok buat dalam sijik ni, ya tengoknya. Tu takut sama-sama Islam, janganlah. Kita tak boleh menghukumkan seorang. Orang ni macam ni, orang ni macam ni, tak boleh. Ingat baik tu. Kalau dia macam hati dia macam dia tipu-tipu menipu saja dengan Islam. Nah, nipu-nipu saja. Jadi mata gelap Islam. Begitu sekalipun kita tak boleh buat dia, kerana kita tak nyata. Dia semayang, dia mengucapkan syahadah, dia keluarkan zakat masalah, itu pun diharam dah darah-darah dia. Ni ingat baik tu. Ni di atas Allah Ta'ala lah hisab dan perhitungannya tu. Perhitungan amalannya, amalan mereka. Allah Ta'ala yang menghitung, Allah Ta'ala yang mengkirakan. Sebab tu kita tengok zahir. Nah, sabit Nabi kata, nahnu natawallaz zawahira wallahu subhanahu wa ta'ala yatawallas saraira. Kami ni boleh memerintah akan zahir sahaja. Nampak mereka semayang, mereka keluarkan zakat, mereka mengucapkan syahadah, maka dihukumkan mereka Islam. Zahir saja. Tapi yang memerintahkan hati mereka ialah Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala yatawallas saraira. Allah Ta'ala juga yang memerintahkan perkara-perkara yang batin, perkara yang ada dalam hati dia tu Allah, bukan kita. Walaupun dia masuk Islam dengan buat main-main sahaja, nah gitu sekalipun, balik kita orang Islam ni terima penuh-penuh. Hukum dia Islam, tak boleh nak menumpahkan darah mereka. Satu titik yang ditumpahkan oleh kita tu, maka dosa dia sama besar dengan meruntuhkan Kaabah. Dua titik, dua kali runtuh. Lepas tu kalau penuh boleh seperti, tak ada apa-apa dah kita. Tu ingat baik tu. Sebab itulah nak bergocoh, nak ingat dosa besar ni. Nah, dosa besar bocah ni. Bocah boxing tak apa tu. Satu boxing ni ada tak ada. Lain hak tu. Nah, anda tak boxing dalam pondok bagi. Bergocoh dalam pondok. Kalau temu bergocoh, temu muai dalam pondok, itu selai air lah dah. Ambil tamak lah air. Itu selai dekat situ. Kelola jangan kelola siapa bergurau apa kelahi, tak pasal-pasal. Kelola juga lah weh. Tu jangan siapa kelahi, jangan siapa teriak menangis.
Jangan sampai tara tu. Nanti kapaknya manis naik tah kepala. Gitu. Ingat molek kau nyedek kelolah. Jangan duk buat kriok gocoh alih. Nabi tak mengaku umat. Keterangannya diriwayat hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Diriwayatkan apa? Keterangan ini hadis. Katanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, umirtu ila akhirih, disuruhkan aku berperang manusia hatta yashhadu, sehingga mengucap oleh mereka itu. Hadis ini bahawa suruhan serta perkataannya iaitu menunjukkan atas tuntutan wajib tu. Hadis ini bahawa suruhan, bahawa suruhan perkara disuruh tu serta perkataannya, perkataan hadis ini. Suruh serta berkata apa? Iaitu hadis ini ni menunjukkan atas tuntutan wajib. Ni, pasal umir tu disuruh akan daku. Ni, tu suruh serta perkataan. Disuruhkan aku tu serta perkataan di umir tu jelah tu. Ni, umir tu mana disuruhkan daku. Iaitu hadis ini ni menunjukkan atas tuntutan wajib. Wajib berperang akan manusia sehingga mereka itu menyaksi. Maka ketika tu tak wajib memerangkan manusia. Tu. Nah, dan mengeluarkan zakat dan apa saja tu. Seperti firman Allah Ta'ala, aqimus salah. Ini suruhannya serta perkataan tu. Suruhan aqimus salah serta dengan perkataan. Artinya diberdirikanlah sembahyang 5 waktu. Maka dipahamkanlah daripada firman Allah Ta'ala bahawa mendirikan sembahyang 5 waktu itu ialah wajib. Maka dipahamkanlah daripada firman Allah Ta'ala aqimus salah, daripada firman Allah aqimus salah, bahawa mendirikan sembahyang itu sembahyang 5 waktu itu ialah wajib. Pasal aqimu tu fi'il amr, suruhan dengan fi'il amr. Al aslu fil amri lil wujub, bermula asal pada fi'il amr ialah dihantarkan bagi wajib. Asal bagi amal ni dihantarkan bagi wajib, asal bagi suruh ni hantarkan bagi wajib. Maka umir tu disuruhkan daku, aqimus salah, berdirilah olehmu. Ini adalah wajib. Wajib apa? Wajib fardu kifayah. Kalau hak masalah umir tu an uqatilan nas, fardu kifayah. Adapun hak mendirikan sembahyang waktu, ini wajib atas jalan fardu ain. Atas jalan fardu ain. Itu fardu ain, yang ni fardu kifayah. Kalau lafaz tak sama tu. Umir tu disuruh akan daku, disuruhkan Nabi. Aqimu sumu, lafaz jamu. Berdirilah kamu semua akan sembahyang. Umir tu suruhkan daku seorang. Maka apabila lah seorang yang buat kerja ni, seorang yang berperang, maka yang lain lepas tanggungjawab dia. Cara buat semua kalau tu dikatakan fardu kifayah, bukan fardu ain. Yang fardu ain apabila lah agama Islam dibinasakan, ketika tu jadi fardu ain di atas tiap-tiap orang. Orang-orang Islam kena binasa, kena buat apa-apa saja yang anyanyai atau sudah dizalimi, ketika tu fardu ain. Tu agama binasa, orang pun dibinasa, maka ketika tu fardu ain atas tiap-tiap orang. Tu tak apalah, tu hukum. Hukum situ tu. Maka yang ni ya ada syarat dia pula, bukan semata-mata pergi perang tu dak, ya ada syarat dia. มีเงื่อนไขของเขาถ้าไม่มีเงื่อนไขของเขาก็ทำไม่ได้
Tu. Ingat kamu tu bukan ada bajak, bukan ada bedis putong pergi terkai kita kif tak leh thamai dai. Nah, tong miเงื่อนไขของเขา tu tong mi syarat hak dia. Nah, turut Quran tom-toh itu tuan saya suruh diri semayang. Tu tengok. Aqimus solah, berdiri dulu kamu ke semayang. Kita ada royak rokok, yak berdiri Allah. Merokok apa? Allah Ta'ala suruh diri ya. Faham rokok tak kena. Suruh diri, aqimus solah. Ya tengok. Kah kamu turut Quran sungguh kah? Nah, zahir ayat kah? Aqimus solah, Allah Akbar. Buat kata pergi rokok, bid'ah. Jangan rokok. Dia suruh berdiri ya. Salam tak ada ayat ni. Suruh berdiri. Tu je lah. Sebab tu dia ayat suruh waktu surat ni, dia ayat hak sudah dah. Nah, syarat dia kena ada nak semayang, syarat nak semayang. Lepas tu kena mengaji cara berdiri semayang macam mana. Gitu. Nah, turut zahir ayat tu kah, malah diri kamu. Allahu Akbar. Makmur tunggu belakang nanti. Lah mana tu imam ni? Diri tak ada rokok-rokok. Orang lain tu rokok belakang ya tu. Makmur tak tunggu tu. Memang jajah duduk diri ni. Jam-jam duduk diri semayang. Makmur buat aku mufarakah pada imam. Tu. Makmur semayang sudah siap. Tengok tu imam tak rokok lagi duduk diri 2 jam dah. Kenapa? Karena dia mengikut zahir ayat. Moga ayat Quran kata aqimus solah. Ini ku ikut ayat Quran tam-tah apa ni. Tak ada basah sikit habuk. Ingat baik tu. Semua dalam ibadat dalam agama Islam ni dia ada syarat dia. การที่เราจะทำอามัลนั้นต้องมีเงื่อนไขของเขาtu. Cek sia dia buat tak kerti pula. Tu. การจะทำอามัลในศาสนาอิสลามมีเงื่อนไขของเขาจะทำอิบาดัตก็เหมือนกันนึกว่าจะทำก็ทำไม่ใช่gitu มันจะทำก็ทำไม่ทำนั่นมีเงื่อนไขของเขาจะละหมาดมีเงื่อนไขจะpuasaจะบวชก็มีเงื่อนไขgitu dia bukan tu tak ada cara dah tu ingat baik tu tu cara semayang ya ada syarat-syarat dia. Syarat kena ada setiap ibadat di dalam agama Islam ia ada syarat dia. Kalau tidak ada syarat, masyru' pun tak ada. Syarat semayang tak ada, maka semayang pun tak boleh buat juga. Karena tak ada syarat. Ni ingat baik. Supaya benda lain supaya dia di ibadat mesti kena ada syarat dia. Katanya Nabi SAW, fa iza fa'alu. Tu. Fa iza fa'alu, maka apabila buat oleh mereka itu apa? Sekiranya ditanya orang kepada kita, adalah puasa dan haji itu daripada rukun Islam pula, yakni juga adalah kalau ada orang tanya kita, adalah puasa dan haji itu daripada rukun Islam pula, yakni juga, kenapa kau tidak disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan keduanya puasa dan haji di sini, yakni pada ini hadis. Bagi kita perhati hadis ni. Nah, pada rukun Islam 5 kita cari ya. Mengucapkan syahadah, dirikan semayang, keluarkan zakat, puasa bulan Ramadan, haji kebatilah. Tapi tidak sebut puasa, tidak sebutkan haji kebatilah. Sebutnya berdiri semayang. Syahadah, diri semayang, kemudian keluarkan zakat. 3 saja, 2 lagi tak sebut. Kalau kata begitu, kita nak ayat macam mana? Kenapakah tidak disebutkan oleh Rasulullah akan keduanya puasa dan haji di sini, yakni pada ini hadis? Maka kita jawab gini, sonyo tiadalah disuruh dalam agama membunuh siapa-siapa yang tiada puasa. Orang tak puasa tak payah bunuh dia, tetapi dipenjarakan, dimasuk gokkan. Orang tak puasa ambil dia masuk penjara, tu penjarakan.
masuk penjara, masuk gok, pai hai kau kuk, kau kuk. Dan ditahan iyo siapa-siapa daripada mencapai makanan dan minuman. Nah, kita masuk dalam penjara, jangan bagi kat dia makanan dan minuman. Bukan bunuh. Orang ni tak puasa, takak-takak dia masuk penjara. Lepas tu tahan makanan dan minuman, jangan bagi kat dia. Sampai orang buka puasa, kita bagi makanan dan minuman. Tetapi tu apa rakoh ni. Sonyo tiada disuruh dalam agama membunuh siapa-siapa yang tidak puasa, tetapi dipenjarakan dan ditahan ia siapa-siapa daripada mencapai makanan, daripada mendapat makanan dan minuman. Dan begitu pula apabila terlambat seorang dan mengerjakan haji, dan begitu juga apa, yakni seperti puasa juga, dan begitu pula yakni seperti puasa juga apa, apabila terlambat seseorang daripada mengerjakan haji. Pitih ada banyak pitih dia, tapi tak nak buat haji, sayang pitih dia tu, maka tiada disuruh membunuh atau memeranginya seseorang yang terlambat daripada mengerjakan haji. Tu. Maka tiada disuruh membunuh atau memerangi seseorang yang terlambat daripada mengerjakan haji. Sahabat itu disebutkanlah oleh Rasulullah di sini apa perkara yang dibunuh atau diperangi, siapa-siapa yang meninggalkannya. Tu dia. Maka tidak suruh membunuh dan memeranginya sebab itu. Sebab apa? Sebab terlambat daripada mengerjakan haji. Maka tidak disuruh membunuh atau memeranginya seorang. Sebab itu, sebab terlambat daripada mengerjakan haji. Kata gitu. Atau memerangi seorang. Sebab itu, sebab terlambat daripada mengerjakan haji. Disebutkanlah oleh Rasulullah di sini apa perkara yang dibunuh atau perangi, siapa-siapa yang meninggalkannya. Tu. Tak kena tu. Payah getah dia tu. Maka tiada disuruh membunuh atau memeranginya seorang yang terlambat daripada mengerjakan haji. Titik situ, nuktah situ. Sebab itu, sebab terlambat daripada mengerjakan haji. Situ pula tu. Sebab itu, sebab terlambat seseorang daripada mengerjakan haji, disebutkanlah oleh Rasulullah di sini, yakni pada ini hadis. Di sini pada ini hadis. Hadis sebut apa perkara, akan apa perkara yang dibunuh. Disebut akan apa perkara dibunuh atau diperangi, siapa-siapa yang meninggalkannya kan apa perkara. Diperangi siapa-siapa yang meninggalkannya kan apa perkara. Perkara apa? Iaitu tinggal semayang. Tinggal semayang, tinggal keluarkan zakat, tak mengucap syahadah. Hak tu suruh bunuh dan perangi. Maka sewaktu, ini semasa. Maka sewaktu semasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
mau utus Mu'ad pergi mengajar ke negeri Yaman. Hal keadaan Mu'ad faqihan, orang ahli fiqh, hakiman, orang hakim. Tu dia ni, faqih, orang faqih, orang ahli fiqh. Lagi pula hakim dia ni, bukan orang biasa. Rasulullah utuskan Mu'ad pergi dari Yaman. Tiadalah diperintahkan kepada Mu'ad perkara puasa dan haji. Rasulullah tidak perintah kepada Mu'ad perkara puasa dan haji. Hanya disebut dalam hadisnya, hadis Mu'ad itu apa? Hanya ia disebut dalam hadisnya, hadis Rasulullah. Hanya yang tersebut dalam hadisnya, hadis Rasulullah, ialah yang tersebut dalam hadis tu. 2 kalimah syahadah, sembahyang dan zakat. Ada puasa dan haji dah. Begitu juga kalau orang masuk Islam mula-mula, tak payah kita tekankan dia puasa. Tak payah kita tekan dia puasa. Kita bagi puasa sikit-sikit tu. Puasa sikit hari. Kerana dia tak pernah puasa. Nah, esok pula setengah hari pula. Lusa pula macam tu lah, demi sikit, sikit demi sikit, mungkin sikit. Ada pun yang sudah Islam dah, itu tak boleh. Itu kena puasa. Aku tak nak puasa. Siapa gagah puasa? Gamuk Yusuf. Siapa pula gagah puasa? Semua kata tak agak puasa. Ucap kering puasa. Bukan kata orang puasa nak main pucah muai nak gamuk. Tu dah puasa, ya, tahan makanan, tahan minuman, semua tu Allah Ta'ala yang mengetahui atas diri kita. Diri kita ni banyak makanan setahun. Ni ada 100 hari lagi nak puasa. 100 hari lagi. Ada 100 hari nak puasa. Ni kita ingat puasa ni jadi penawar. Bukan racun. Puan penawar. Karena 11 bulan kita dah makan makanan. Ada semua sup tom yam. Nah, ada gapo, ikan 3 rasa, ikan kakak siak. Banyak makanan kita yang masuk dalam tubuh kita ni. Maka Allah yang Maha Kuasa, dia tahu apa jadi racun tubuh kita ni. Nah, maka dia bagi kita puasa supaya nak menghancurkan racun-racun yang ada di tubuh kita. Karena kalau Allah tak fardukan puasa, mestilah kita akan timbul penyakit, banyak lagi penyakit. Nah, sampai kita tengok hadis-hadis, ada setengah hadis tu dia kata kalau kamu sakit puasa. Tu, ubatkanlah sakitanmu dengan puasa. Nah, apabila kamu puasa, ni, kamu ni makan tu tak nak, tiba pun tak puasa, makan semua Fanta. Makan habis. Makan manis makan. Makan boleh. Manis makan. Saka tu, gula ni buat makan gitu ya. Boh gula luar sudut, baik air turut belakang. Ya tengoknya. Manusia, pas mau hadir ci manis guna. Manis tengok. Tu puasa tu penawar ubat kerana Allah Ta'ala mengetahui macam mana nak keluarkan penyakit dalam tubuh kita ni. Puasa. Tapi memanglah tak agak penatlah puasa tu. Habis kat tu nah. Tu. Katanya Nabi SAW, illa bihaqqil Islam. Melainkan dengan hak Islam. Ketika itulah boleh dibunuhkan dia. Dengan sebab dia bunuh orang ke, maka wajib bunuh balas. Sekiranya ada atas mereka hak Islam, seperti orang penyambung. Hak Islam tu. Orang penyambung barang orang. Ambil dengan kerasan di depan tuan, depan ampunya dia. Ambil petih depan ampunya dengan kerasan, tu penyambung. Kalau curi ni ambil belakang dengan keadaan tuan tu tak tahu. Man akhaza syai'an bighairi izni tuwanihi fahuwa curiyam. Siapa dia ambilkan barang dengan tidak izin tuan dia tu, maka iaitu curi. Fa hukmuhu sijilun satahum. Maka hukum dia masuk jil setahun. Tu. Wa illa jika tiada fa bedai kabin. Mata bedai kabin pula situ. Idak fa kangko. Wa illa dan jika tidak masuk jil setahun, fa kangko kan dia. Iaitu kangko. Masalah tu. Jadi curi dengan penyamun tak sama tu. Orang penyamun mana orang yang ambilkan barang di depan ampunya dengan kerasan.
Dengar ambil bedil ke, ambil apa? Ambil bedil tu ha. Hei. Tu penyambung. Berbuat zina, orang anyanyai orang zalim dan sebagainya. Maka haruslah membunuh atau memeranginya mereka tersebut. Tu dia weh. Maka haruslah membunuh atau memeranginya. Orang penyambung harus bunuh. Orang berzina harus bunuh. Orang zalim harus bunuh. Ayat tengok bukan wajib, harus. Mana kalau dibunuhkan dia dengan tidak ada berdosa, tidak ada bunuh balas. Bunuh orang berzina tidak ada bunuh balas pada hukum Islam lah. Tapi hukum jaga kerajaan kena masuk. Kalau dia ingat boleh lah. Dia takak membunuh orang kena masuk jaga. Aboh lah 5 tahun 10 tahun kena bunuh orang, tak boleh. Orang ni bukan ikan. Katanya Nabi SAW, wa hisabuhum ala Allah, dan hisab mereka itu atas Allah. Apa? Maka barang siapa mengucap 2 kalimah syahadah, diperbuat akan semayang 5 waktu dan dibayar ke harta zakat, saya terpeliharalah darah dan hartanya, harta barang siapa. Kalau yang dia menipu, dia bohong pun, itu hisabuhum ala Allah. Sekiranya ni fardu takdir, sekiranya diperbuat akan amalannya tersebut, apa? Daripada mengucap 2 kalimah syahadah, diperbuatkan sembahyang 5 waktu, dibayarkan harta zakat, tu perbuatkan amalan tersebut dengan niat yang tulus ikhlas, dengan tulus ikhlas, dengan betul ikhlas, maka dialah barang siapa itu mukmin yang sebenar-benarnya barang siapa, dan ikut akan perintah itu kerana takut dimbata pedang. Dan ikut akan perintah itu kerana takut dimbata pedang, maka dialah orang munafik. Tu sekiranya ikut, atah pada kata diperbuat, dan ikut, dan ikut ni atah pada kata diperbuat. Takdir kalamnya, sekiranya ikut akan perintah Allah kerana takut di mata pedang. Ni misal mata pedang. Ikut perintah Allah, kamu semayang kerana takutkan baba masalah. Takutkan rotan, takutkan orang compik dah tu. Kamu semayang tapi kamu takut CCTV dia tengok. Semayang. Allah. Tengoklah tengok CCTV, tengok orang compik lah. Jangan tu, kena mula buat benda tu. Dia takut CCTV. CCTV panggil tu. Panggil orang compik. Tu orang compik pedah ke tengok. Tak ada orang mana ni. Tu. Jangan takut, tapi mulut kita ajar lama-lama jadi ikhlas. Jangan tu. Ingat, ikut sekiranya ikutkan perintah Allah seperti sembahyang, puasa, beri zakat, kerana takut di mata pedang. Takut orang perang dengan kamu. Takut orang hukum-hukum macam-macam lah kalau hak kita ni. Maka dialah sebarang siapa itu orang munafik. Orang munafik, orang zahirnya Islam tapi hatinya kufur. Tu orang munafik. Sedang hisab dan perkiraan mereka, sedang hisab dan perkiraannya, perkiraan siapa itu. Itu tak apa tu. Perkiraan ni ataf pada hisab. Hisab tu bahasa Arab, perkiraan tu bahasa Melayu. Orang panggil ataf tafsir. Karena perkiraan ataf tafsir pada hisab. Sedang hisab dan perkiraannya, perkiraan barang siapa itu terserah kepada Allah Ta'ala yang memerintah segala rahsia yang tersembunyi itu. Rahsia ni mana perkara sulit-sulit. Rahsia perkara yang sulit-sulit. Perkara yang bernusuk, yang bersembunyi dalam hati dia tu, Allah Ta'ala yang memerintah. Balik kita ni kita zahir sahaja. Dia semayang, kita hukum dia Islam. Dia bayarkan zakat, kita hukum dia Islam. Dia mengucapkan syahadah, hukum dia Islam. Akan tetapi dia yang hati dia tak terima, hati dia tak ada nak benda ni, maka itu serah pada Allah. Tu serah pada Allah. Kita hukum
Apa perintahkan Zuhir saja. Macam kamu duduk pondok, apa perintah Zuhir ya? Suruh kamu semayang, suruh kamu buat tu buat ni, cepatkan semayang Zuhir ya. Patut hati kamu macam mana pun tak tahu. Nah, boleh jadi kamu tergelak dah tahu. Mari dak gelak le pondok. Nah, mata tergelak. Mari tengok nanti tengok apa. Tu ajar perang buat le pondok. Ajar perang tak gamuk. Puluh ke begal tak kejak ke perang kat mana. Ingat baik tu nah. Tu. Tapi pondok ni orang deki sungguh. Deki sungguh kata macam-macam belajar perang duduk dalam pondok. Buat kerja. Kita belajar agama macam perang-perang. Ni. Barak sungguh. Ni fitnah weh, akhir zaman. Akhir zaman fitnah bagi umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau kita kira pada hadis Nabi yang kita belajar hari itu, ni fitnah kita dalam dunia ni sebagai azab dunia, tidak ada azab akhirat. Ni kita tengok satu hadis tu, ummati hazihi ummatun marhumatun. Umat aku yang ini, nah, umat aku yang umat jadi rahmatikan dia. Laisalaha azabul akhirah. Tidak adalah bagi umatku yang ini azab di akhirat esok, tidak ada. Wa innama azabuha fid dunya. Dan sungguhnya azab bagi umatku yang ini dalam dunia sahaja. Tu dalam dunia sahaja. Apa? Satu, al-fitanu, segala fitnah-fitnah. Kita tidak ada buat, dia berkata kita buat. Nah, kita tak ada karuk, dia berkata kita karuk. Kita tak buat apa-apa, mengajar yo, dia berkata kita karuk, joli, macam-macam zoling dah. Tu al-fitanu, segala fitan, segala fitnah-fitnah. Wazalazilu, segala gempa-gempa bombing. Nah, gempa bombing, tsunami ke apa berlaku tahun Islam. Kerana dunia ni tempat azab bagi orang umat Nabi. Nah, di akhirat esok tidak ada mereka. Dan satu lagi, wal qatlu, dan membunuh. Bunuh kat situ, bunuh kat sini. Orang tu orang ni kena bunuh macam-macam lah. Itu azab bagi umat Nabi yang ini dalam dunia. Dan satu lagi, wal balaya, dan segala bala-bala yang timpa ke atas umat Nabi yang ini. Sebab tu Nabi kata umatku yang ini umat marhumatun, umat jadi rahmatikan dia. Laisalaha azabul akhirah, umat ni tak akan kena azab di akhirat, bahkan azab mereka dalam dunia. Sebab tu kita tengok saudara-saudara kita kena bom di Syria, di mana Palestin, habislah rumah. Maka Allah yang mengetahui. Dunia saja yang dapat azab, tapi akhirat dia senang. Yang pada kita takutnya kita ni duk menyawa poin ni. Nah, makan pagi, pagi, petang, malam 4 kali. Kadang 5 kali sehari. Pagi pukul 10, pukul 11, pukul 2, pukul 3, pukul 4. Tadi 7 kali sehari makan. Ni, makan minum 7 kali sehari. Tak apa sedap. Kita boleh takut tu. Nah, demo kena susah bagi tu gini. Nabi kata orang ni tidak ada azab di akhirat. Laisalaha azabun fil akhirah. Tidak adalah bagi mereka azab di akhirat. Wa innama azabuha fid dunya. Dan sungguh azablah umatku yang ini dalam dunia ya. Sebab tu kita sakit sikit. Sakit sikit-sikit, istighfar banyak pada Allah, taubat banyak pada Allah. Sabar. Tu yang paling penting sekali. Tu dia. Ada tak apa habis. An Abi Hurairah Abdul Rahman bin Sakhrin radhiyallahu anhu. Wallahu alam. Ya. Mari kita jawab soalan yang ditanyakan. Ada ke tak ada? Tak ada. Tak ada unjuk. Mari kita jawab soalan yang ditanyakan. Ada ke tak ada? Tak ada. Tak ada. Tanyakan. Ada ke tak ada? Tak ada. Rosak penuh. Tak ada. Tak ada Ada tak boleh buka. Jadi satu macam pula.
Tak ada. Salam. Waalaikumsalam. Tak ada Tak ada. Tak ada jawab. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa rzuqna 'ilman yanfa'una. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad Rabbi salli alaihi wasallim. Bismillahirrahmanirrahim.